Masa tu hujan tau, hujan panas. Dan kata orang tu memang tak elok kalau keluar waktu hujan panas macam ni. Dan mak saya ni dengan jiran tadi pun naik ke tebing sungai tu. Lalu naik ke atas. Tiba-tiba kedengaran suara wanita menangis mendayu-dayu tau. Saya waktu ni apa lagi kan, memang terus meremang bulu roma dia. Dia terus baca ayat suci Al-Quran sambil berjalan pulang waktu tu. Tiba-tiba jiran tadi cakap lagi tau. Tunggu aku. Tengok tu. Dua ekor tadi kejar kita lah. Kau jangan tongel belakang tau. Tengok aku. Kalau aku yang tengok tak apa. Diorang tu kawan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya, insya-Allah. Dan semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan dekat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jadinya jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat emak dan ayah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadinya, tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda kisah berkenaan dengan jembatan. Macam itulah lebih kurang ceritanya. Jadi marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Okey, untuk kisah yang pertama ni, lelaki bunuh diri terjun daripada jambatan. Okey, kisah dia macam ni. Kesedaran terhadap penyakit mental skizofrenia dalam kalangan masyarakat kita masih lagi berada di tahap yang rendah. Jadinya lazimnya salah satu gejala skizofrenia ni adalah terdengar bisikan suara-suara halus, yakni suara-suara yang menyerupai suara lelaki ataupun suara perempuan, sama ada garau ataupun tidak. Jadinya dari segi perubatan Islam pula, ia mungkin daripada gangguan jin, dan bila seseorang itu terkena gangguan berkenaan ni yang telah merasuki badan dan ia jadi tidak sedarkan diri, boleh jadilah ia akan jadi ataupun ia akan rasa kepanasan dan meracau-racau. Tetapi jika sebaliknya, ia adalah dari penyakit itu sendiri yang perlu dirujuk kepada pakar psikiatri. Fauzi inilah menceritakan pengalaman berkenaan dengan penyakit yang dialaminya. Dan dia ni mengidap penyakit skizofrenia ni dan juga anxiety. Dan menurutnya, sewaktu mula-mula dirinya ni menunjukkan tanda-tanda penyakit tersebut, dia mula rasa macam gelisah tau. Rasa macam tak tentu arah dan perasaan tu datang secara tiba-tiba. Pada awalnya, dia tidak mengerti, tetapi lama kelamaan, dia mula rasa tidak selesa. Dan kebimbangan yang dia rasakan ni mula rasa macam seolah-olah melampau-lampau sangat tau. Seolah-olah kematian mula mendekat. Dan perasaan itu semakin lama semakin kuat. Semakin lama semakin kuat. Sehingga kan setiap malam dia ni susah nak masuk ataupun nak tidur lah. Dan seterusnya, dia mula terdengar-dengar suara yang membisik-bisik dekat telinga dia. Kata dia, ia bukanlah daripada suara hati tau. Tapi, serius, memang terdengar seperti suara orang yang sedang betul-betul berbisik. Dahlah, kalau suara hati kan, ianya hanya akan berada dalam hati. Kita rasa macam kita cakap dalam hati macam tu kan. Tapi ini pula adalah telinga betul-betul mendengarnya dengan begitu jelas sekali, sehingga membuatkan dirinya ni berasa macam takut. Jadi rasa cemas. Dan apabila ditanya apa yang dibisikkannya, lalu Fauzi ni menjawab tau. Ia ataupun suara tu meminta supaya dia ni melakukan sesuatu yang tidak baik. Sebagai contohlah, bunuh diri ke, pergi cederakan orang tu ke, pergi rodok orang ke. Macam tu lah. Dan macam-macam lah lebih kurang perkara-perkara yang dibisikkan ni. Dan selalunya perkara-perkara yang dibisikkan ni tak masuk akal langsung. Suruh buat yang bukan-bukan lah.
Dan Fauzi inilah ada kalanya merasakan hidupnya begitu tertekan dengan situasi yang tersebut ni. Apa sebabnya yang menyebabkan fikiran Fauzi ni terganggu? Kemudian Fauzi ni menjawablah, semenjak dirinya ditinggalkan oleh isteri dan anak-anak, hidupnya mula dilanda dengan kemurungan. Setiap harinya, dia asyik berfikir, apalah kesalahan aku agaknya, apalah kesilapan aku agaknya, sehingga isteri je ni tidak mahu lagi tinggal bersamanya dan menuntut cerai. Jadinya hari demi hari yang dilalui adalah penuh dengan kekecewaan, kesedihan. Memang rasa tu rasa macam tak puas hati je dengan diri sendiri lah waktu tu. Dan dia ni cuba untuk melupakan. Tetapi semakin ia sakit dan tertekan, sehinggalah dia mengalami waktu sukar untuk tidur. Dan terdengarlah pelbagai suara ni datang berbisik-bisik pada dia, mengacau. Dan kerana tidak tertahanlah dengan keadaan itu, keadaannya mula melemah dan suara itu selalu memaksanya untuk menghabiskan riwayat hidupnya. Dan suara-suara itu berkata bahawa hidup Fauzi ni sudah tidak ada makna lagi. Untuk apa dia teruskan hidup? Macam itulah lebih kurang bisikkan ni kan. Lalu suara tu meminta Fauzi untuk membunuh diri. Dan pada satu harilah, dan benda ni terjadi tau, pada bulan Ramadan tau. Waktu ni Fauzi ni tengah memandu kereta melalui sebuah jambatan, dan ketika itulah suara itu membisikkan lagi dan berkata supaya terjun saja. Terjun daripada jambatan tu. Macam itulah. Jadi tanpa berfikir apa-apa, Fauzi ni bagaikan patung, hanya menurut perintah je. Dan dia ni berhentikan kereta dia betul-betul dekat atas jambatan ni. Dia turun kereta, terus terjun daripada jambatan tu. Nasib baiklah kerana dirinya ni diselamatkan oleh pihak berkenaan. Kalau tidak, barangkalilah dia ataupun Fauzi ni dah tak ada lagi bersama dengan kita sekarang ni. Dan pada hari kejadian lah, Fauzi mengatakan kepada pihak bomba bahawa dia ni sebenarnya tak ada niat langsung pun nak bunuh diri. Tetapi dia hanya menurut bisikan yang dia dengar dekat telinga dia. Lantas ada yang mempersoalkan, bukankah sekarang ni bulan Ramadan, kata dia kan? Dan syaitan sudah dirantai. Macam mana pula boleh ada bisikan? Dan kemudian ada satu hamba Allah ni menjelaskanlah, memberitahu bahawa yang dibelenggu tu adalah syaitan yang merupakan makhluk langit, manakala jin ni adalah makhluk bumi. Walaupun di bulan puasa, jin ni tetap ada. Jadi Fauzi ni dibawa untuk menerima rawatan psikologi dan didiagnosis dilakukan. Dan setelah itu, dirinya ni ataupun Fauzi ni disahkan mengidap skizofrenia kerana terdapat gejala-gejala yang ada padanya. Dan kepincangan yang berlaku dalam rumah tangga Fauzi ni menjadi asbablah yang dia ni tidak dapat mengawal fikiran dia sendiri. Lantaslah bila dah kena kan tertekan macam tu, anasir-anasir jahat ni akan turut menumpang. Jadi apabila ia melibatkan mental lah, ada dua perkara tau kat sini. Sama ada ia adalah daripada masalah dalam pemikiran itu sendiri, atau juga benda ni datang daripada benda-benda luar. Jadinya untuk suatu tempoh lah Fauzi ni dirawat di bawah rawatan psikiatri, namun bisikan itu masih ada lagi, cuma tidak kerap lah. Dan Fauzi cuba membiasakan diri dan mengawalnya. Kemudian bila dos ubat ni ditingkatkan dan semakin lama bisikan itu makin lama makin hilang lah. Dan Fauzi memberitahu hanya mereka yang mengalami saja tahu betapa sukarnya untuk mengawal bisikan-bisikan ni. Dan orang-orang kat sekelilingnya pula mestilah memainkan peranan agar memastikan bahawa golongan ini tidak tertekan dan berada dalam keadaan yang baik. Adakah skizofrenia ni boleh sembuh? Pesakit ni ataupun penyakit ni lah sebenarnya boleh sembuh, tetapi bergantung kepada keupayaan diri sendiri melawan dia. Dan bagi orang Islam pula, cara dia dekatkan diri pada agama, akan menjauhkan diri pada perkara-perkara yang memudaratkan, dapat menghindari daripada dibelenggu hasutan jin dan syaitan dengan mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan Fauzi waktu ni turutlah mengucapkan terima kasih kepada Awang Fatih kerana iktihar untuk mengubatinya. Banyaklah sebenarnya si Fauzi ni dengar cerita tentang ilmu Awang Fatih mengubat orang. Dan Awang Fatih berkata yang dilalui Fauzi tu adalah mainan jin sebenarnya, dan cuba memanipulasi pemikiran yang akhirnya merosakkan saraf dan akan mengekalkan Fauzi berada dalam keadaan ataupun sakit yang begitu.
Jadinya Fauzi ni menerima rawatan dengan pihak psikiatri. Itu juga betul sebenarnya untuk merawat saraf, dan dalam masa yang sama jin dah mula bersarang dalam tubuh Fauzi tu tahu. Jadinya dengan usaha dan iktihar, maka Awang Fatih ni merawatinya secara batin, dan kesembuhan juga adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sihir pemisah. Awang Fatih ni pergi ke rumah Fauzi untuk menemukan sesuatu yang ditanam berdekatan dengan pagar. Ada sesuatu yang berbalut dengan kain kuning. Lalu Awang Fatih memberitahu, dan itu adalah tulang babi dan paku karat. Dan ianya digunakan untuk menyihir si Fauzi ni. Kemudiannya di sebalik itulah juga terdapat lagi sihir yang dihantar melalui sihir pemisah agar isteri Fauzi ni membenci dan pergi meninggalkan Fauzi. Siapa yang hantar sihir tu? Okey, Fauzi jadi tertanya-tanya lah, siapa pula lah yang dengki sangat, busuknya hati kan, menghantar sihir tu untuk dia. Dan siapakah yang membuat khianat ni? Jadi Awang Fatih tidak menjawabnya dan hanya meminta Fauzi ni berhati-hati saja, kerana dalam hidup ni pasti akan ada orang yang cemburu dan berhasad dengki. Kemudiannya, Awang Fatih mengingatkan Fauzi supaya sering amalkan membaca 3 skul dan ayat kursi sebelum tidur. Dan Fauzi memberitahu, selepas iktihar berubat, hidupnya dah kembali tenang dan dia ni akhirnya dapat kembali semula bersama dengan isteri dan anak-anaknya. Walau bagaimanapun, temu janji dia dengan doktor pakar ni masih lagi diteruskan bagi memastikan keadaannya betul-betul stabil. Jadinya dia masih lagi makan ubat bagi mengawal mood dia, dan itu semua kesan yang ditinggalkan daripada kerosakan saraf akibat disihir. Dan ini adalah kisah berkenaan dengan orang yang ada penyakit skizofrenia. Kadang-kadang mungkinlah kita tak dapat nak bezakan sama ada itu penyakit ataupun gangguan daripada alam lagi satu kan. Jadi ini adalah kisah pembukaan, kisah yang pertama dekat kisah seram Malaysia pada kali ini. Okey, kita terus dengan kisah yang seterusnya. Baiklah, untuk kisah yang kedua ni, cerita Mak Ayub, cerita ni adalah cerita daripada cerita mak dia lah kata dia. Berlaku pada zaman tahun 70-an gitu kalau tak silap. Dan mak saya ni dengan jiran ni, satu camp lah, di camp Batu Niah. Tempat nama camp ni dirahsiakan, di mana tempat bapa saya bekerja. Dan kawasan camp ini meliputi rumah quarters untuk para pekerja. Terdapat juga rumah di atas bukit bagi yang berpangkat. Yang bestnya, kata dia, kalau duduk kat situ, bil air dengan bil elektrik memang tak ada bayaran. Free of charge. Jadinya memang seronok lah kan. Jadi untuk pengetahuan semualah, camp tempat ayah saya kerja ni memang jauh tau. Bila nak ke bandar, ambil masa lebih kurang dalam 2 jam perjalanan baru sampai bandar. Dan paling dekat pun ni hanyalah pekan dekat sekitar Batu Niah tu. Dan mak saya cerita dekat saya, dia dengan jiran dia ni keluar pada satu hari tu, keluar untuk mencari siput bulat yang untuk dimakan. Yang warna hitam tu, korang tahu ke tak? Macam mana siput tu kata dia. Dan KSM pun tak tahulah macam mana rupa siput siput hitam tu kan. Kalau siput sedut tu, tahu dia juga. Okey, kita sambung cerita dia. Mereka mencari siput tu di sekitar bawah jambatan, di mana bawah jambatan tu ada sungai kecil yang cetek. Dan untuk pengetahuan anda semualah, jambatan tersebut ada kisah seramnya tersendiri, di mana bawah jambatan tersebut ada sebuah pendam Iban. Maksudnya pendam Iban ni ialah perkuburan orang Iban zaman dulu-dulu. Jadinya kita berbalik pada cerita tadilah. Dan mak saya dengan jiran dia ni pergi untuk mengutip siput di bawah jambatan yang dikatakan angker tu. Dan mak saya dan jiran dia ni pergi berjalan di tepi-tepi sungai cetek tu sambil mengutip-ngutip siput ni yang ada dekat area situlah. Dan bila dah semakin jauh mengutip siput ni kan. Jadi mak dengan jiran saya tadi tu mengutip siput tu, semakin banyak pula siput yang dia jumpa. Dan tiba-tiba ada bunyi macam seperti bunyi batu ni dibaling ke dalam sungai tau. Lalu mak saya pun tanyalah dekat jiran dia tu, engkau ada baling batu ke tadi? Dan jiran kata tu, tak adalah. Bukan aku yang baling batu tu. Yang baling batu tu kat sungai. Sambil tunjuk ke atas pokok batu tu. Dan muka dia, kata dia, macam muka anjing tau. Berbadan manusia dan berbulu. Kata dia, tengah tengok kita tu.
Mak saya kata lagi, kau jangan macam-macam. Aku takut ni. Dah, jom balik lah. Nanti masuk waktu senja pula. Kata mak. Dan jiran balas lagi tau. Alah, janganlah balik dulu. Masih banyak siput tu. Biar je 2 ekor tu baling-baling batu. Tak kacau kita lah. Hujan tau. Hujan panas. Dan kata orang tu memang tak elok kalau keluar waktu hujan panas macam ni. Dan mak saya ni dengan jiran tadi pun naik ke tebing sungai tu. Lalu naik ke atas. Tiba-tiba kedengaran suara wanita menangis mendayu-dayu. Mak saya waktu ni apa lagi kan, memang terus meremang bulu roma dia. Dia terus baca ayat suci Al-Quran sambil berjalan pulang waktu tu. Tiba-tiba jiran tadi cakap lagi tau. Tunggu aku. Tengok tu. 2 ekor tadi kejar kita lah. Kau jangan tongol belakang tau. Tengok aku. Kalau aku yang tengok tak apa. Diorang tu kawan aku. Sambil jiran ni, dia ketawa-ketawa mengikik-ngikik tau masa tu. Dan tengah mak saya berjalan-jalan sambil ketawa-ketawa tu, tiba-tiba saja kaki mak saya ni tersekat. Seolah-olah ada yang menahan kaki mak saya ni supaya tidak keluar daripada kawasan tersebut. Dan mak saya waktu ni apa lagi, teruslah baca ayat-ayat surah, orang kata ayat-ayat Quran ni, dan teruskan perjalanan tu tanpa menoleh ke belakang. Dan jiran mak saya ni cakap tau, 2 ekor makhluk tu kelihatan sangat-sangat marah masa kejar mereka. Dan mak saya masa tu langsung tak ada, orang kata nak menoleh ke belakang ke, nak apa benda ke, sebab waktu tu dah memang takut sangat tau. Sedangkan jiran mak saya ni seperti memang macam seronok sangat lah waktu tu kan. Dia lihat 2 ekor makhluk yang mengejar mereka tadi. Jadi mesti korang nak tahu kan, macam manalah jiran mak saya ni, dia macam pelik lah tu. Lepas tu macam mana pula dia boleh nampak makhluk 2 ekor tu kan, yang kejar dia orang tu kan. Okey lah. Sebenarnya, jiran mak saya tu memang ada sakit sebenarnya. Itu yang dia special tu sebenarnya. Kadang-kadang dia okey, kadang-kadang dia tak okey. Dalam kata lain, dia ada sakit mental. Macam tu lah. Orang cakap, orang yang sakit mental ni dapat melihat benda-benda macam tu. Jadinya setelah 20 minit lah, mak saya berjalan. Yalah, jalan kaki kan. Dan sampailah depan pagar camp. Barulah mak saya waktu tu rasa lega. Dan ringan je rasa kaki dia ni berjalan. Tak macam tadi. Nak melangkah pun rasa macam berat, payah sangat, rasa macam ada gam dekat kaki kan, sebab terasa macam ada sesuatu lah pegang mungkin waktu tu kan. Barulah lega rasanya, kata mak saya waktu tu. Dan sampai di rumah, mak saya pun menceritakan hal yang tadi ni, yang terjadi ni dekat ayah saya. Jadi waktu ni ayah saya marah lah, kenapa nak ikut jiran, kata dia pergi ngutip siput tadi tu. Dan ayah saya cakap, kan kita berdua je kat rumah ni, siapa nak makan banyak-banyak siput ni. Dan awak pun kalau dia ajak tu, lain kali jangan ikut lah. Awak tahu kan macam mana keadaan dia tu. Dan ayah saya waktu tu ambil siput-siput yang mak saya kutip tadi dan buang semua tu dalam tong sampah tau. Dan pernah lah satu hari tu ni cerita lepas lah, cerita lain selepas tu lah. Pernah satu hari tu lah, mak saya nampak yang jiran saya ni, yang makcik tu lah, tengah mengasah parang tau. Dan mak saya pun tanyalah kan, buat apa tu tengah parang tu. Dan jiran mak saya tu cakap kan, aku ni nak potong, nak penggal kepala laki aku. Kata dia macam tu tau, sambil ketawa mengikik-ngikik. Dekat jambatan tadi juga ada satu lagi kejadian misteri tau, di mana rakan sekerja ayah saya ni balik kerja pada waktu tengah malam lah Dan ni cerita daripada rakan sekerja ayah saya lah. Rakan ayah saya waktu tu melintasi jambatan tersebut. Dan rakan ayah saya ni tiba-tiba tau, terdengar bunyi kocokan daripada air sungai dekat bawah jambatan tu. Lalu rakan ayah saya tadi pun melihatlah, dia mengintai dekat bawah jambatan tu. Dia nampak apa tau? Dia nampak ada satu susuk tubuh wanita sedang menunduk mengocak-ngocak air sungai tu, seolah-olah dia sedang mandi-manda dekat situ lah. Macam tengah minum, tengah basuh-basuh badan macam tu lah. Dan susuk tubuh wanita itu berambut panjang mengerbang, berbaju putih. Kan, takkanlah orang kata orang pula kalau dah rupa macam tu kan, dan waktu tengah-tengah malam macam tu. Tapi benda tu terus berlalu pergi. Bila dia perasan kan, benda tu terus terbang tinggi dan meninggalkan kawasan tersebut dan terbang masuk ke dalam kawasan hutan yang ada dekat-dekat situ. Ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua. Macam mana anda rasa dengan kisah yang kedua ni kan? Agak seram jugalah. Ini berkenaan dengan orang yang ada masalah mental ni. Katanya, betul ke ataupun tidak, orang yang ada masalah mental ni, dia ada keupayaan ataupun diberikan kelebihan boleh nampak makhluk alam sebelah.
Wallahu a'lam kan. Kalau anda mana yang tahu tu mungkinlah boleh komen beritahu kita dekat bawah macam mana kan. Kita sama-sama kongsi pandangan, pendapat ataupun ilmu yang kita ada. Baiklah kita terus dengan kisah yang ketiga. Untuk kisah yang ketiga ni, tajuk dia wangian daripada bawah jambatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kisah ni berlaku ketika saya ni bekerja di sebuah kilang dekat Shah Alam, Selangor. Dan masa ni masih muda belia lagi kata dia. Tapi sekarang ni dah nampak berusia sikit lah. Walaupun senyuman tu masih manis tu memikat lagi lah kata dia. Yalah, sebab rasa dah tua dah. Jadinya kita panggil ataupun saya bahasakan diri saya sebagai pakcik je lah. Kan lebih mesra, lebih mudah lah Okey, kita teruskan dengan kisah dia. Ketika ni, kehidupan pakcik ni boleh dikatakan banyak dihabiskan di atas jalan dan tempat kerja saja. Maklumlah, tinggal dekat Ceras dan berulang alik ke tempat kerja di Shah Alam. Okey, pakcik ni keluar rumah tepat pukul jam 6 pagi lah macam tu. Dan balik daripada kilang lebih kurang jam 8 malam. Dan sampai ke rumah lebih kurang pukul 9 malam macam tu. Okey, esok pagi dah kena bangkit balik pukul 5 pagi dan ulang lagi rutin yang sama. Itulah rutin pakcik setiap hari kan. Manakala pada hari Sabtu dengan Ahad, pakcik banyak menghabiskan masa berehat kat rumah je. Yalah, maklumlah kan, orang dah berumur, tenaga dah banyak habis kata dia. Yalah, kerja pun hari-hari kerja kan, jadinya Sabtu dengan Ahad dia banyak rehat. Okey, kerja dekat kilang ni agak memenatkan lah kata dia. Banyak urusan yang kita kena buat sendiri dan banyak masalah yang kita kena selesaikan menggunakan judgement kita sendiri. Okey, kata dia kalau ada masalah yang besar tu, barulah kita bincang dengan bos, minta pandangan dia macam mana nak selesaikan masalah tu. Dan lepas tu kita kena ambil tindakan berdasarkan pembincangan dengan bos tadi. Jadinya, okey, kita terus ke hari kejadian lah kata dia. Okey, seperti hari-hari sebelumnya lah pakcik ni keluar daripada kilang pukul 8 malam lebih kurang macam tu. Maklumlah, kena jaga orang OT kata dia. Dan lepas tu kerja pakcik ni kena tutup lampu, kipas dan tutup pintu kilang. Termasuk dah offkan kompresor dekat belakang kilang ni. Okey, bila dah buat benda tu semua kan, okey, semuanya berjalan dengan lancar lah. Alhamdulillah. Dan lepas mendirikan solat maghrib lah, pakcik terus berjalan ke kereta Viva Elite pakcik yang berwarna merah garang tu kata dia untuk balik ke rumah. Jadi pakcik menggunakan Federal Highway mengarah ke Kuala Lumpur dan pakcik ambil susul masuk ke NPE melalui Kampung Datuk Harun. Okey, jalan masa ni memang agak sesak sikit lah. Dah lah letih bekerja sepanjang hari kan. Balik letih dengan jalan sesak lagi, dengan jam lagi. Dan itulah cabaran penduduk kota macam pakcik ni. Jadinya pakcik teruskan ceritanya. Okey, pakcik pun teruskan perjalanan pakcik dengan pemanduan sederhana laju lah. Sambil pakcik ni menyanyi-nyanyi lagu sejati daripada Wings kan, untuk menghilangkan rasa ngantuk pakcik ni. Menghilangkan rasa penat kan. Orang kata enjoy diri sendirilah. Pakcik tak pasang radio sebab radio kereta pakcik rosak kata dia. Okey, sampai saja dekat Plaza Tol, pakcik pun turunkan tingkap kereta pakcik dan pakcik sentuhkan kad touch and go pakcik untuk membuat bayaran tol. Dan lepas tu, pakcik pun sambung perjalanan pakcik. Dan masa ni lah, pakcik tak naikkan lagi tingkap cermin kereta pakcik. Sebab pakcik rasa macam segar pula kan bila kena udara sejuk malam tu. Dan lepas tol tu lah, pakcik ambil susur ke kanan dan pakcik kena lalu bawah jambatan tau. Jadi bila sedang pakcik ni seronok-seronok memandu kan, menyanyi-nyanyi sambil memandu ni, pakcik ni tiba-tiba je tercium bau yang sangat busuk tau dekat bawah jambatan tu. Dan pakcik pun apa lagi waktu tu, teruskan naikkan tingkap kereta tu. Dan waktu tu tiba-tiba tak tahulah macam mana mulut ni lancar je tersebut. Ish, busuknya macam tu tau. Lancar terus macam tak teringat langsung. Orang kata tak boleh tegur apa semua kan. Memang tak teringat langsung waktu tu tau. Walaupun waktu tu pakcik cakap tu perlahan, tapi memang pakcik cakap betul-betul macam tu kan. Jadinya selang beberapa saat lah, bau busuk tadi tiba-tiba hilang. Yelah kan, waktu tu kan pakcik kata tadi pakcik dah tutup cermin tingkap kereta tu kan. Okey, tapi yang tak sedapnya pula lah, bau busuk tadi ni tiba-tiba kini berganti dengan bau yang sangat wangi tau. Bau wangi yang pakcik ni tak pernah bau selama pakcik hidup ni.
Dan baunya ni seakan-akan keluar daripada aircon kereta pakcik ni. Sampai tangan pakcik ni pun bau wangi dia. Macam dicelup dengan orang kata tangan pakcik ni. Macam dicelup dalam minyak wangi tau. Dan hati pakcik waktu ni dah rasa tak sedap dah. Dan masa ni bulu tengkuk pakcik ni dah berdiri dah kan. Dan pakcik waktu ni dapat rasakan tau. Macam ada orang je tau. Macam ada orang rasa lain macam kat belakang ni kan. Macam ada orang tengah duduk kat tempat belakang tu lah. Dan masa ni lah pakcik beranikan diri melihat menggunakan cermin pandang belakang ni. 2-3 kali jugalah pakcik cuba tengok jeling tengok kat atas tu kan. Sambil tengok belakang ni menggunakan cermin tu lah. Waktu ni bila dah jeling tu, alhamdulillah pula tak ada nampak apa-apa. Tapi bau wangi tadi ni tak berkurangan pun. Dan dalam firasan pakcik lah, kuat betul mengatakan sebenarnya ada sesuatu dekat tempat duduk belakang tu. Cuma mata kasar pakcik je yang waktu tu tak nampak, tak boleh nampak benda tu. Tapi dia ada menumpang. Orang kata daripada menyanyi lagu-lagu tadi ni, pakcik teruslah baca ayat-ayat kursi sepanjang perjalanan. Tak tahulah tunggang terbalik tak bacaan pakcik waktu tu. Dan bila masuk jalan yang gelap tu, pakcik makin kuatkan bacaan ayat kursi pakcik tu tau. Dan pakcik cuba bertahan je waktu tu kan. Dan bau wangi tu ni masih kuat lagi. Walaupun pakcik ni dah berada betul-betul kat depan rumah pakcik waktu ni. Uish, ini kalau diikut masuk rumah ni, naya macam ni. Sebelum turun daripada kereta ni, pakcik buat muka serius tau. Dan pakcik cakap sorang-sorang. Waktu tu pakcik cakap sorang-sorang je lah dalam kereta tu. Engkau jangan cuba nak masuk dalam rumah aku Aku tak izinkan. Aku berani kerana benar. Dan alhamdulillah lah tiada gangguan malam tu. Dan keesokan harinya lah apabila pakcik masuk ke dalam kereta Viva pakcik tu, tak ada dah bau wangi macam semalam tu. Semuanya kembali normal. Dan sekarang ni bila difikirkan balik lah, pakcik punyalah berani kan. Gatal-gatal biji mata ni boleh nak tengok menjeling-jeling kat tempat duduk belakang tu. Kalaulah dibuatnya tiba-tiba benda tu pakcik nampak ada duduk kat belakang dia, tunjukkan diri dia, tak tahulah macam mana keadaan pakcik masa tu agaknya. Kan mungkin dah terbabas lah kot tiang ke apa, kita tak tahu kan. Yalah tempat terkejut dan tak tahulah. Dan lagi satu macam manalah boleh terkeluar ayat aku berani kerana benar tu kan. Dan pengajaran kat sinilah yang dapat pakcik simpulkan, kata dia. Daripada menyanyi dalam kereta tu, baiklah kita mengaji dan berzikir dalam kereta tu sepanjang perjalanan. Sekurang-kurangnya amalan kita ni dicatat malaikat lah. Lebih-lebih lagi yang perjalanan balik ke rumah tu memakan masa lebih sejam macam pakcik ni. Dan sekian daripada pakcik. Dan ini adalah kisah seorang Malaysia yang ketiga. Macam mana anda rasa dengan kisah pakcik ni? Ada kelakor pun ada kan? Okeylah, kita terus dengan kisah yang keempat. Okay guys, baiklah untuk kisah yang terakhir pada malam ni kan. Dan semoga anda masih lagi stay dengan kisah seram Malaysia. Kita terus dengan kisah yang seterusnya. Kisah yang keempat ni, tajuk dia Jambatan Sungai Gombak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hari itulah, saya dengan kawan saya ni baru balik keluar daripada KLCC. Maklumlah, masa tu zaman raver vs budak-budak hipster kata dia. So memanglah setiap malam minggu, saya dengan geng-geng saya akan keluar and balik malam. Tapi saya ni orang kata for your information lah kata dia, saya tak raver ya. Okay. So ada satu malam tu lah, saya dengan kawan saya ni baru naik motor, orang kata baru balik daripada naik motor daripada KLCC. And kita orang ni plan nak tidur rumah salah seorang daripada kawan kami. Dan masa tu saya dengan kawan-kawan saya ni memang nakal sungguh lah kata dia. Jenis tak reti nak balik rumah awal. Kadang-kadang tu sampai tak balik rumah. Okey, sebab tidur rumah member punya pasal lah kata dia. So nak dijadikan cerita lah, saya ada dapat orang kata satu kawan rapat lah. Saya gelarkan nama dia Atam lah Okey, ada satu hari itulah saya nak pergi lepak rumah Atam ni dengan member-member yang lain. Tapi sebab saya yang paling lambat sekali gerak, so Atam tunggulah saya and bawa saya ni. So lepas saya dah selesaikan urusan saya ni, kalau dulu nak pergi rumah Atam ni kena naik satu jejantas ni tau. So but now jejantas ni dah kena roboh kata dia. Sebab dia orang nak besarkan jadi highway Duke. Okey, jejantas tu memang suram sikit tau.
Tapi disebabkan saya ni memang orang dekat area, orang kata orang-orang area situ lah kan. So dah jadi kebiasaan lah untuk lalu dekat jembatan ni tau, jejantas ni lah. So malam tu saya dengan si Atam ni lalulah jejantas tu macam biasa je. Selalu kalau pergi tu memang okey je lah, tak ada apa-apa gangguan pun. Tapi satu malam yang tidak bernasib baik tu, saya boleh kena uji pula time tu. Okey lah, lupa nak beritahu korang lah. Masa tu yang bawa motor tu adalah saya lah And Atam ni dia bonceng duduk kat belakang je. So masa kita orang nak turun je jejantas tu saya tiba-tiba terdengar tau, sebelah telinga saya ni bunyi orang macam macam tu tau. Mendengar kuat tau. Mula-mula waktu tu saya ingatkan si Atam ni yang buat. So saya tanyalah dekat dia, kau ni dah kenapa buat aku macam tu? Lepas tu Atam cakap, bunyi apa pula aku buat kau ni biar betul. Saya pun terus diam tau. Sebab masa dia buat tu, automatik bulu roma saya tu meremang tau. Lepas tu, selang beberapa saat saya dengar dia mendengus lagi sekali. So saya cakap lah dekat dia ni, kau jangan main-main lah Tam, kau ni kan. Lepas tu tiba-tiba saya rasa macam nak mengamuk tau. Sebab Atam ni waktu tu kacau saya macam tu kan. Dan masa tu lah saya rasa geram gila dekat si Atam ni, sebab mendengus dekat telinga saya macam tu. Saya tak tahulah kenapa saya rasa geram sangat time tu kan. Siapa yang tahu Okey, bila masuk je kawasan kampung Puah Gombak ni, mesti kena lalu satu jambatan sungai Gombak ni tau. And sungai tu memang keras sikit. Sebab saya pernah nampak bangkai babi and anjing dalam tu. Actually, sebenarnya saya nampak sebab saya pernah mandi dekat sungai tu dulu, kata dia. Okey lah, biasalah time-time nakal dulu kan, budak-budak kan. Okey, teruskan cerita Sebenarnya orang-orang kampung tu pun tak berani tau nak lalu jambatan tu malam-malam. Okey, masa sampai je dekat tengah jambatan tu saya terus berhentikan motor. Lepas tu saya jerit tau, aku cakap janganlah. Saya cakap macam tu tau. Dan saya terus lompat daripada motor tu nak terjun dalam sungai waktu tu. Dan masa tu saya tak rasa tu diri saya tau sebenarnya. Sebab saya sedar saya menangis kuat waktu tu and marah. Tapi saya tak dapat buat apa-apa waktu tu dengan diri saya sendiri. Dan saya rasa nak marah nak nangis je time tu tau. Dan masa tu Atam ni cepat-cepat peluk saya tau. Lepas tu suruh saya mengucap panjang, kata dia, mengucap kau, mengucap. Dan Atam ni dia jenis orang kata yang macam pandai agama sikit lah Sebab ayah dia ni orang yang berubah-ubah orang. So masa saya tengah menggigil-gigil, orang kata marah-marah macam tu kan, Atam terus bacakan satu ayat suci Al-Quran. Dan saya sendiri yang tak ingat lah apa ayat yang dibaca tu, saya terus menangis macam orang gila tau kat situ. Dan badan saya waktu tu rasa lemah, longlai kat situ. Dan Atam waktu ni dah bertukar posisi dengan saya lah. Sebab saya waktu ni dah tak boleh nak bawa motor lagi kan. So saya pun peluk Atam kuat-kuat. Dan Atam pegang saya ni erat-erat. Satu tangan dia peluk saya, satu tangan dia bawa motor tau. And sebab takut saya terjun daripada motor lagi waktu tu. Dan Atam nak bawa saya waktu tu jumpa dengan ayah dia lah. Sebab ayah dia kan pandai berubat orang kan. So bila dah sampai kawasan rumah Atam ni lah kita orang pun kena naik lift lah waktu tu. Sebab rumah Atam ni jenis rumah kondominium. So masa tu lah saya mati-mati tau cakap, aku tak nak naik. Menangis-nangis lah saya kat situ kan. Cakap tak nak naik. Tapi Atam ni paksa saya juga tau untuk masuk dalam lift tu. Sampaikan dalam lift tu kan, adalah orang ingat kan, ada orang-orang kat situ kan, diingatkan si Atam ni pukul saya waktu tu. Tapi Atam tu jenis cool je kan. Dia beritahu kat brother tu, kata dia yang saya ni sakit, sebab tu lah saya ni menangis. Dan dia nak tolong saya nak bawa jumpa bapak dia. So brother tu macam bila dah Atam jelaskan tu, Atam tu dia pun faham lah dan tak tanya dah lepas tu. So sampai je dekat tingkat rumah Atam ni saya lagi rasa waktu tu dah tak nak masuk tau. Bila mana saya nampak ada kepala perempuan, rambut panjang, kusut serabut gila dekat dalam rumah si Atam ni. Dan korang bayangkan kepala saja tau, badan semua tak ada. And then masa tu lah saya cakap, aku tak nak masuk sebab dia ada kat dalam rumah tau. Dan kepala tu duduk je diam dekat atas almari kasut dia tu. Tapi sebab dah malam waktu tu, Atam tak nak lah saya ni menjerit ataupun menangis dekat lift time tu. So Atam terus tutup mata saya and heret saya masuk dalam rumah dia tau. Dan masa saya masuk je, saya dapat rasa macam rasa aura panas macam tu tau dekat sebelah kanan saya. Dan bila saya cuba untuk jeling apa yang ada dekat sebelah kanan saya waktu tu, saya nampak kepala tu masih ada dekat situ tau waktu tu. Meremang weh.
And boleh pula time tu dia nak pusing and tengok tepat ke arah mata saya. And dengan muka dia yang dah macam muka kena lenyek dengan lori tu, kotor gila tau. Dengan darah, lepas tu berlendir-lendir, dengan mata tu jojol keluar. And rambut dia ni serabai gila tau masa tu. Memang meremang lah bulu roma saya waktu tu kan. Bila ingat-ingat balik benda ni. Dan first time kot kena macam tu. Memang saya seriau lah. So lepas je saya pandang dia tadi ni, saya terus terjerit-jerit and tak sedarkan diri tau. Lepas saya tak sedarkan diri tu, diorang bawa saya masuk dalam bilik untuk ayah Atam ni pulihkan saya. Dekat 1 jam jugalah saya berlawan dengan ayah Atam ni. Sampaikan 3 orang lawan saya ni, yang badan jenis main Muay Thai pun boleh ke belakang tau. Buat betul rasa saya waktu tu kan. Jadinya nak dijadikan cerita lah. Selepas dah berlawan-lawan apa semua kan, kedebak-kedebuk, saya dah separa sedar tau waktu tu. And ayah Atam ni terus bagi saya ni minum air yang ayah dia dah bacakan ayat-ayat ruqyah waktu tu. Alhamdulillah lah. Lepas daripada tu, saya dah makin pulih dan ayah Atam kata tau, saya kena lintas dengan hantu raya. And disebabkan masa tu, memang saya ni seorang yang tak solat lah. Membaca Al-Quran pun macam tak berapa nak ni lah kan, kata dia kan. So benda tu senang lah untuk masuk dalam badan saya. And benda tu ayah Atam kata dah tak ada dah. Sebab dah berubat tadi kan. Sebab ayah Atam dah suruh benda tu balik ke tempat asal dia. Dan ayah Atam pesan, kata dia, supaya jangan tinggal solat and perbanyakkan membaca Al-Quran ya. Dan sebab itulah tujuan kita dicipta dekat muka bumi ni, iaitu untuk buat ibadat dekat Tuhan kita. Dan keseronokan yang ada dekat dunia ni cuma sementara je. And then at the end nanti seorang-seorang je kita hadap dalam kubur tu nanti. So nasihat saya pada semua yang mendengar ni lah, benda ni wujud. So kalau nak diri tu kuat untuk lawan dia, perbanyakkanlah solat and mengaji. InsyaAllah atas izin Allah SWT kita akan dijaga. Dan ini adalah kisah seram Malaysia untuk malam ni. Semoga anda terhibur. Terima kasih kepada yang sudi mendengar kisah seram Malaysia pada kali ini sehingga habis. Baiklah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.